Untuk mengulas mengenai perkembangan terbaru ini bersama dengan kita di talian langsung ialah pengasas bersama dan juga pengarah advokasi Undi 18 Tarma Pillai. Hai, selamat petang Tarma. Reaksi pertama Tarma dengan apa yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebentar tadi. Hai, selamat petang. Terima kasih atas jemputan. Saya memang suka berbincang tentang isu ini. Memang isu dekat pada hati kami. Bagi kami reaksi paling awal adalah kita memang menyokong dan kita memang nampak bahawa adanya sokongan atau adanya tanda-tanda positif daripada pihak kerajaan, terutamanya kerana memang walaupun adanya keputusan dari pihak mahkamah, pihak kerajaan juga terutamanya dari pihak AGC atau Attorney General's Chamber juga mempunyai kuasa untuk membuat rayuan, dan ini akan memaksa kes ini akan untuk ditangguh atau berlanjutan untuk jangka masa yang jauh lebih panjang. Maka sekali lagi kita balik pada limbo di mana berjuta anak muda tidak dapat untuk melibatkan diri dalam demokrasi negara. Maka memang rasa gembira sedikit bahawa adanya statement keluar daripada Menteri Undang-Undang baru bahawa kerajaan tidak akan melihat untuk atau kerajaan tidak akan melihat untuk buat perayuan. I think this is a good sign. Cuma kita masih berharap bahawa pelaksanaannya akan dilakukan secepat mungkin, dan kami berharap adanya dialog lah dari segi pihak SPR juga, kerana kita nampak bahawa dari SPR juga kita kurangnya dialog, kurangnya penjelasan apa isu yang mereka hadapi, apa kekangan yang mereka akan terpaksa overcome menjelang 31 hari bulan nanti. How can we help them out? Itu isu dia. Kalau saya merujuk kepada tweet Tarma sekitar 1 jam yang lalu, Tarma boleh dikatakan di situ gembira tapi mungkin masih lagi berhati-hati untuk menyuarakan kegembiraan ataupun meraihkan perkara ini. Kerana Tarma kalau dilihat ini daripada masih lagi dalam konteks dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perundangan. Justru kita mahu memahami sejauh manakah engagement itu dilakukan antara pihak Undi 18, NGO yang lain dan juga pihak eksekutif. Kerana akhirnya apa sahaja keputusan mahkamah yang ditetapkan, kalau itu di Kuching, tapi saya difahamkan juga Undi 18 juga ada satu lagi permohonan semakan di mahkamah di peringkat di Kuala Lumpur. Jadi bagaimana kita nak melihat bahawa engagement itu adalah kata kuncinya untuk pelaksanaan ini, dan mungkin itu yang perlu dilihat dan juga dapat digerakkan. Apa harapan dan juga apa gerak kerja Undi 18 selepas ini untuk merealisasikan pelaksanaan had umum mengundi diturunkan 18 tahun ini? Bagi kami sebagai NGO Undi 18, kami memang percaya dengan menggunakan pelbagai cara, pelbagai saluran untuk mencapai kejayaan, untuk menjadikan hasrat untuk membawa pengundi-pengundi muda ini dalam sistem demokrasi negara untuk merealisasikan impian ini, ya. Jadi bagi kami menggunakan cara mahkamah memang ada, tapi kami juga sejak kerajaan dahulu, Kerajaan Perikatan Nasional, dan tentu Kerajaan Pakatan Harapan, kita bekerjasama dengan mereka untuk membawa perkara ini kepada Parlimen dan juga lepas dan mendapat pindaan pelbagai tersebut. Untuk kerajaan PN, kami memang bekerjasama terutamanya dengan KBS, terutamanya dengan tim Datuk Seri Rizal Amerika dahulu. Saya rasa beliau memang cukup membantu, cukup kooperasi dan cukup terbuka dalam berbincang dengan kami, dan kami juga pernah berbincang atau melakukan perjumpaan dengan pihak PMO, terutamanya wakil daripada pejabat Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Dan tentu ini adalah kerajaan baru, kerajaan bawah Datuk Seri Ismail Sabri. Maka sekali lagi kami ingin melakukan perjumpaan sama, kerana apa yang kita nampak dari segi keputusan dari mahkamah ini menunjukkan bahawa apa-apa alasan yang diberikan dahulu kala pada bulan Mac oleh SPR, ini ayat dari mahkamah, ya, it is illogical dan unreasonable. Dia tidak munasabah. Maksudnya kalau kita tangguhkan lagi, dia tak munasabah. Maka sebab itu kita ingin berbincang dengan pihak eksekutif, pihak kerajaan untuk kita awalkan bukan sahaja 31 hari bulan, tapi memang ada kuasa jatuh pada pihak eksekutif untuk kita awalkan. Malah kalau bulan ini mereka laksanakan, saya rasa lebih baik. Lebih ramai anak muda boleh mula mendaftar sebagai pengundi, dan kita adanya ramai anak muda yang mula melibatkan diri. Saya rasa ini satu perkara yang bagus untuk masa depan negara. Apabila Tarma menyebut bahawa boleh dilaksanakan diawalkan, apa kekangan yang sering diberikan alasan satu, dan juga secara realistiknya bagaimana Tarma merasakan bahawa itu mungkin dilakukan dan juga dapat disahut oleh mereka berjuta-juta anak muda yang lain?
Bagi kami yang nampak dia adalah kekangan dari segi interpretasi undang-undang. Sebab itu kita bawa ke mahkamah. Apa yang dihujahkan oleh pihak SPR adalah kekangan bukan pada isu penurunan umur mengundi, yang part tu senang. Part yang susah adalah automatic voter registration atau pendaftaran pengundi secara automatik, kerana banyak benda-benda teknikal, kena buat data clean up dan sebagainya kan. Itu part tu yang susah. Padahal penurunan umur mengundi ni secara teknikalnya teramat senang. Maka apa yang kami hujahkan melalui pihak mahkamah adalah dalam pindaan perlembagaan itu sendiri, dari kita, kalau kita bacalah Akta 3A 3B, dia tidak secara khusus mengatakan automatic voter registration. Dia hanya mengatakan bahawa dia mengubah takrif dari apply to register, memohon untuk mendaftar, kepada didaftarkan. Maka apa yang kita ada dalam situasi sekarang adalah kerajaan boleh, eksekutif boleh pada bila-bila masa menggunakan kuasa yang ada untuk melaksanakan penurunan umur mengundi dan juga 3B, ya. Dan kalau benda itu berlaku secara serta-merta, itu bermaksud bahawa anak muda serata negara boleh menggunakan sistem sedia ada, iaitu pergi ke post office, gunakan talian online SPR dan sebagainya untuk mendaftar sebagai pengundi seperti sistem yang sedia ada. Dan harapan kami pada eksekutif adalah untuk melaksanakan, dan harapan kami pada anak muda adalah untuk menyahut peluang yang diberikan, menyahut kuasa yang diberikan untuk menentukan pemimpin yang bagus untuk negara, kerajaan yang lebih baik untuk masa depan. Melihat kepada keputusan mahkamah dan juga melihat juga kenyataan yang dilakukan oleh Menteri Undang-Undang Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi pada hari ini, sejauh mana Tarma optimis bahawa jalan untuk memudahkan pendaftaran dan juga menurunkan umur mengundi itu lebih baik untuk sebulan 2 yang akan datang ini, dan juga apa usaha yang lebih giat yang perlu dilakukan oleh pihak Undi 18 pada ketika ini? Bagi saya jujur saya cakaplah, saya walaupun saya sedikit optimis, tapi saya sentiasa percaya dengan untuk be realistic lah dalam apa hal yang kita lakukan. Masih gerak kerja perlu lakukan, masih kita perlu berjumpa, masih kita perlu memberi tekanan, masih kita perlu berkempen dan sebagainya. Kerana the fight is not over until we have won, kan, itu realiti dia. Jadi bagi kami ingin, seperti yang saya katakan tadi, kami memang ingin untuk berjumpa dengan pihak PMO, dengan pihak KBS dan juga Menteri Undang-Undang baru untuk berbincang tentang pelaksanaan ini, inisiatif yang kita sedang lakukan, dan dalam minggu inilah kami akan menghantar surat kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk memulakan perbincangan supaya perkara ini boleh berlaku. Dan kita memang sedia maklum bahawa bila sidang parlimen akan berlangsung nanti, saya rasa ini isu hangat yang akan dibincangkan. Maka kita juga akan mendengar juga apa respons pihak-pihak menteri dan juga PMO tentang isu-isu ini. Maka kita ada dua cara untuk mendapat respons, satu di parlimen dan juga satu lagi secara tertutup, secara perbincangan. Dan ini dua-dua cara ni kita akan gunakanlah. Berdasarkan apa Tarma katakan tadi, nampak komunikasi itu belum lagi jalan secara dua hala buat masa ini. Apa harapan Tarma untuk perkara itu, satu, dan juga apabila sidang parlimen dibuka nanti, ini adalah isu yang perlu dipikul oleh semua ahli Dewan Rakyat, bukan mengikut kepada blok-blok parti tertentu sahaja. Bagaimana advokasi itu sudah dijalankan sebaik mungkin di kalangan 220 ahli Dewan Rakyat dan mereka faham mengenai isu ini untuk dibawa dan diketengahkan dengan baik? Bagi saya rasa ini bukanlah isu yang perlu didebatkan, kerana in the end memang perkara ini telah diundi dan kita adanya satu pindaan perlembagaan yang bersejarah. Bersejarah kerana apa? Pertama kali dalam sejarah negara di mana mendapat 100% pengundian di Dewan Rakyat, 100% pengundian di Dewan Negara. Tak pernah lagi berlaku di negara ini, ya. Dan semua ahli parlimen yang duduk di Dewan Rakyat yang akan memperbincangkan perkara ini, mereka sudah pun mengundi untuk meluluskan pindaan perlembagaan tersebut, ya. Maka saya rasa ini bukan isu perdebatan, ya. Ini cuma isu berbalik kepada pihak eksekutif dan kita berharap akan mendapat respons lah. Maka saya berharap pihak backbencher kerajaan dan juga pihak pembangkang akan bertanyakan soalan dengan cara intelektual, dengan cara sopan, dengan cara yang baik untuk memastikan bahawa isu pelaksanaan ini diperjelaskan. Dan harapan saya adalah pihak kerajaan, pihak eksekutif dan juga terutamanya saya rasa pihak EC perlu dipanggil dan juga pihak AGC. Saya rasa dua wakil dari pejabat-pejabat yang penting ini
perlu dipanggil saya rasa untuk memberikan penjelasan kepada ahli parlimen. Apa isu yang sedia ada, apa yang sebenarnya yang mengekang. Kerana kalau kita tengok dalam mahkamah pun benda tu tak jelas. Maka saya rasa why not kita gunakan ruang atau saluran parlimen untuk perjelaskan perkara tersebut. Okey, terima kasih Tarma Pillai merupakan pengarah advokasi bagi Undi 18. Kita berbincang dan juga meminta respon beliau untuk melihat kepada kenyataan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang meminta Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang diarahkan untuk melaksanakan Undi 18 menjelang 31 Disember ini bagi mematuhi keputusan mahkamah.